Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah maghrib kita pada malam ni akan berkisar mengenai ibadat korban, yang mana kita akan sambut ataupun kita akan lakukan ibadat korban ini pada hari Ahad nanti, insya-Allah. Jadi kuliah pada malam ni kita akan sentuh perkara-perkara ataupun sebagai peringatan, tazkirah, supaya kita semua, pertamanya kita dapat ilmu. Ilmu itu satu pahala dah. Walaupun kita kata kita tak masuk ibadat korban ke apa, tu bab lain lah. Yang kedua, kalau kita masuk, supaya kita boleh faham apakah undang-undang syarak dalam ibadat korban ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, korban dia tidak sama dengan sembelihan biasa. Dia adalah, dengan bahasa mudah, suatu sembelihan untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dia bukan kata sembelihan kita sembelih lembu dan bagi makan kepada orang fakir miskin. Tak. Kalau dia tujuan untuk memberi makan kepada fakir miskin saja, maka tidak ada syarat yang ketat, tak boleh patah tanduk, tak boleh buta, tak boleh tak ada gigi, tak boleh berkurap dan sebagainya. Sebab kalau semata-mata nak beri makan kepada orang miskin, maka tak disyaratkan perkara-perkara itu. Tuan-tuan boleh sembelih lembu-lembu mana saja, yang tempang pun boleh, yang tak ada tanduk, patah tanduk pun boleh, tak ada masalah. Tapi oleh kerana dia satu, dengan bahasa mudah, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibuat oleh Habil. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Bacalah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah kedua anak Adam, Qabil dan Habil. Idh qarraba, ketika mereka qarraba, qurban. Qarraba tu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Qarib maksud dekat. Qarraba mana mendekatkan diri kepada Allah dengan qurban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Maka diterima salah satu korban, tak diterima yang lain. Diterima yang Habil, yang Qabil tak diterima. Habil dia sembelih kibas yang besar, yang warna putih, yang gemuk, yang bertanduk, yang sihat, cantik. Sementara Qabil dia potong tanaman gandum dia petani, kemudian dia letak atas bukit. Itu pun dia potong pun hak rosak-rosak, hak buruk-buruk, hak tak apa elok dah. Jadi dia letak atas bukit. Jadi tak ada siapa datang makan. Kerana ini kurban, mendekatkan diri pada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tentukan yang mana akan diterima korban ini. Maka turun api daripada langit, menyambar. Yang mana diterima, dia akan sambar benda tu. Maka turun daripada api daripada langit, sambar korban Habil, kibas tadi. Jadi itulah dia asal punya syariat. Mana bila kita nak berkorban, kita kena cari satu binatang yang telah ditetapkan syarat-syaratnya, ada umur dia, ada syarat dia, ada waktu dia. Sebab dia korban. Dia bukan sekadar orang kata bagi makan kepada orang fakir miskin. Bagi makan pada orang fakir miskin itu one piece, satu bahagian sahaja daripada ibadat korban itu. Oleh itu, supaya ibadat kita ni diterima oleh Allah Ta'ala, dia ibadat khusus. Supaya dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
maka kita kena buat beberapa perkara yang telah digariskan oleh agama kita, syarak. Jadi yang pertama, tuan-tuan semua, kita akan tengok dari segi pertama sekali hukum melakukan ibadah korban ni. Hukum melakukan ibadah korban ni dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, hukum dia sunat ain dan juga sunat kifayah. Sunat ain maksudnya sunat bagi setiap individu yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban. Siapa yang mampu, dia sunat buat. Kalau dia tak buat, maka dia makruh. Hari raya dia tu makruh. Apa makruh? Hari raya dia tu tidak berpahala seperti pahala orang lain. Kerana dia mampu berkorban. Itu mana sunat ain. Macam mana kita nak tahu kita ni mampu berkorban atau tak? Maka kita lihat harta kita. Harta kita pada malam hari raya dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Adakah cukup untuk menampung perbelanjaan malam raya dan juga hari-hari tasyrik 1, 11, 12 dan 13? Kalau cukup dan ada lebihan, maka kita dikira orang mampu. Itu dia punya kiraan mampu tak mampu. Bukan kata mesti saya ni, kita ni ada duit juta-juta, tak. Kira mampu tu gitu. Dengan 4 hari malam raya dan 3 hari tasyrik, dia ada duit lebih untuk kegunaan daripada 4 malam tu, dia dikira orang mampu. Maka ketika itu kalau dia tak berkorban, hukum dia makruh. Tapi kalau dia ni tuan rumah, dia ketua keluarga, dan dia berkorban dalam 1 ekor saja, 1 ekor kambing atau 1 bahagian lembu, maka ahli keluarga dia yang bawah keluarga dia tadi tidak makruh. Tak makruh dah. Sebab tu dia panggil sunat kifayah. Sunat ain dan sunat kifayah. Sunat kifayah maksudnya kalau satu orang dah buat, yang lain tak kena makruh dah, tetapi pahala tak dapat. Tadi di Masjid Sungai Tua saya sebut, macam contoh kita semayang jenazah. Semayang jenazah, kalau kita semayang jenazah, kita dapat pahala. Orang yang tak semayang jenazah, dia tak dapat pahala. Walaupun hukum semayang jenazah tu fardu kifayah. Fardu kifayah tu maksudnya orang lain buat, kita dah tak berdosa. Bukan bermakna kita dapat pahala, tak. Kita, orang lain buat, satu kampung tu tak berdosa dah. Tapi yang tak buat tak dapat pahala. Sama juga dengan sunat kifayah. Korban nama dia sunat kifayah. Sunat kifayah maksudnya kalau dalam satu keluarga, keluarga tu yang menampung nafkah tadi, bapa tadi dah buat, maka isteri yang tak buat, anak-anak tak buat tu tak makruh dah. Tapi bukan bermakna mereka dapat pahala korban. Ada. Kalau korban masing-masing, siapa buat dia dapat pahala. Itu yang pertama, tuan-tuan semua. Isu yang pertama, isu hukum. Jadi sebab itu amat digalakkan. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi, korban hukumnya wajib. Lepas tu orang Bangladesh, Pakistan, apa semua, tak korbani, satu dosa bagi mereka. Dia berdosa. Kita tak korban pasal sunat aja, cuma makruh je lah. Macam makan budu lah. Kan? Macam sambal belacan. Lebih kurang macam tu je lah. Sebab mazhab kita sunat. Tawar bagi sunat, makruh. Tapi mazhab Hanafi, hukum dia wajib. Kenapa dia jadi wajib? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu sembahyang kepada Tuhan kamu, yang ini sembahyang hari raya, dan sembelihlah binatang korban. Wanhar, dan sembelih binatang korban. Tetapi walaupun asalnya korban ni sunat, dia boleh jadi wajib dengan nazar. Jadi kalau nazar jadi wajib. Contoh kita kata, aku tahun ni aku menazar nak korban, tapi syaratnya kena keluar di mulut. Kena keluar di mulut. Ada 7 benda yang wajib kita keluar di mulut. Salah satunya nazar. Yang kedua wakaf. Wakaf kalau tuan-tuan niat dalam hati saja tak jadi wakaf. Dia mesti ada keluar di mulut. Saya wakafkan mikrofon ni untuk surau ad-diniyah. Kena ada di situ. Keluar di mulut seorang-seorang pun tak apa. Tak kena syarat ada orang depan. Saya wakafkan tanah ini.
Dia kena ada di mulut. Saya tengok Tuan Mahathir wakaf tanah dia untuk buat kubur ke buah. Di Kedah. Jadi saya tengok dia punya prosedur tu, video tu. Memang kena baca depan pegawai agama apa benda Jahid ke apa. Majlis Agama Islam Kedah, Maik. Memang begitu, wakaf ni kena sebut, kena keluar di mulut. Sama juga nazar, kalau tuan-tuan tak keluar di mulut, dia tak jadi nazar. Nazar ni dia kena keluar di mulut, kena sebut. Saya menazar. Ataupun wajib bagiku ke atas Allah. Kita tak bercakap bahasa tu, itu bahasa lama. Wajib bagiku, wajib ke atasku bagi Allah. Jarang orang cakap. Cuma kita sebut, saya menazar. Bila saya kata, saya bernazar untuk korban tahun ini, maka jadi nazar. Maka wajib dia berkorban pada tahun ini. Maka korbannya jadi korban wajib, bukan korban sunat. Jadi beza antara korban wajib dan korban sunat, dia ada beza. Nanti insyaAllah saya sebut belakang nanti. Antara perbezaannya, korban nazar tadi, tuan dia tak boleh makan. Sebab itu, kalau ada peserta korban nazar, satu bahagian, dia kena bagi tahu. Kalau kita kena bagi tahu kat Cik Roslan. Sebab kalau ada saja dalam bahagian tu, seekor lembu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, korban sunat. Seorang tu, korban wajib. Maka dia susah lah. Sebab hal lain, tuan dia boleh makan. Jadi apabila ada korban wajib, seekor lembu tadi, dia tak boleh campur dengan lain, dia kena pecah 7. Buat macam kat kampung betul-betul. Pecah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena pecah 7. Satu bahagian hak nazar tu kena ambil kat dia. Ni awak punya ya, okey. Yang 7 tu bolehlah masak ke apa, dia nak makan ke apa. Hak 1 ni dia tak boleh makan. Tuan korban tadi dia tak boleh makan korban nazar. Tapi kalau semuanya korban sunat, dia nak pecah pun tak apa, tak nak pecah pun tak apa. Kalau tak nak pecah, ada cara dia. Nanti saya sebut nanti. Tapi kalau ada je seorang tu korban nazar, lagu tu lah prosedur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau dah potong campur semua, dia tak boleh nak makan. Dia tak boleh makan dengan daging korban tu dimasak, ataupun dia tak boleh ambil langsung pun. Sebab takut dia ambil tu kena daging dia. Dah campur, kita tak tahu mana kada kita tulis daging. Masa kita iri kita tulis, tak ada. Kita tak tulis, kita pun tak cam dah daging tu. Bila kita tak tulis, kita tak tahu. Kalau tuan dia ambil dan bawa balik makan, hukumnya berdosa. Makan daging korban nazar, tuan dia berdosa. Bukan sekadar tuan je saja tak boleh makan, tetapi termasuklah orang-orang yang di bawah tanggungannya. Anak-anak dan isteri dia, semua tak boleh makan. Kalau dia nak makan, dia kena bagi kepada surau pula. Hak bahagian dia tu, dia kena bagi kepada orang fakir miskin. Bagi ke fakir, siapa cari orang miskin, saya bagi ke awak sorak semua. Orang fakir tu pun masak, panggil dia pula makan. Itu tak apa pula. Sebab bukan hak dia dah. Dia makan yang orang fakir tu punya. Tapi direct dia bawa balik masak ke rumah, tak boleh. Dia kena bagi ke orang. Itu kena ingat. Jadi saya ingat tak ada kot yang nazar tahun ni, insyaAllah. Kalau ada, dia akan jadi susah. Dia kena bagi. Supaya tak bercampur. Kena bagi 7. Di kampung-kampung bagi 7 lah. Kita di bandar ni nak bagi 7. Letih sikit lah, orang pun tak apa nak ada. Okey, itu dia punya cara dia. Jadi wajib. Kalau nazar, dia jadi wajib. Kemudian tuan-tuan semua, binatang yang boleh kita buat korban ialah lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan juga unta. Dari sudut afdal, binatang yang paling afdal sekali kita buat korban ialah unta. Kemudian lembu ataupun kerbau, kemudian biri-biri, dan yang terakhir sekali ialah kambing. Dan selepas pada itu berkongsi 7, satu bahagian daripada binatang. Satu bahagian daripada unta, satu bahagian daripada lembu, dan satu bahagian daripada kerbau. Jadi yang paling afdal sekali seekor seorang. Unta seekor seorang. Boleh? Tahun depan unta pula lah. Import. Kan? Kalau tak boleh, lembu atau kerbau seorang. Jadi yang mampu tu buatlah. Tak mampu nak macam mana?
Dia korban ni ibadat untuk orang yang kaya. Orang yang bukan kaya, makna orang yang berduit. Kan? Dia tak berduit, tak ada masalah. Dia macam zakat lah. Kalau orang tak keluar zakat, awak tak bayar zakat ke? Tak. Pasal apa tak bayar zakat? Saya tak ada duit. Bayar zakat apa? Melainkan zakat fitrah tu balik lah. Kan? Jadi korban pun sama. Dia ibadat untuk orang yang mampu. Jadi yang mampu, buat mengikut kemampuannya. Kalau mampu seko, itu yang paling afdal. Dari sudut warna, yang paling afdal sekali warna putih. Itu kalau cerita lah, kalau boleh beli awal-awal, tempah warna putih lah. Kalau minta tolong surau, ikut surau belilah. Kalau kita buat sendiri, itu cari yang warna putih. Dan gemuk, jantan dan bertanduk. Itu dia punya afdal. Nak dapat pahala banyak itu, gemuk, bertanduk, warna putih. Itu dia punya binatang afdal. Kemudian dari sudut umur, oleh kerana dia ni satu benda yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, maka syarak letakkan syarat-syarat dia. Syarat dia lagi, dia kena ada umur. Yang pertama, kalau unta tadi umurnya 5 tahun. Kalau kebau lembu, kambing mesti 2 tahun. Dan kalau biri-biri, syarat dia setahun. Jadi kita kena tanyalah. Kita kena tanya orang yang jual lembu tu, ni berapa tahun? Lembu ni berapa tahun? Dia kata lagi 2 minggu, cukuplah 2 tahun. Tak boleh tuan-tuan semua. Sebab lagi 2 minggu, kita nak sembelih 2 hari lagi. Maka korban tadi tak sah kalau sembelih. Kalau kita sembelih juga, dia tak jadi korban, dia jadi sembelihan biasa. Maka kita sedekah tu pun sedekah macam sedekah daging biasa hari-hari lain. Dia tak sama macam korban. Jadi kita kena cek. Jadi nak cek tu tuan-tuan semua, pertamanya nak kena tanyalah orang yang jual lembu tu tadi. Kan? Kalau kita rasa tak yakin, kita cek gigi dia. Selak mulut, tengok gigi. Tengok gigi. Kan? Lembu ni dia bersaling gigi. Bila 2 tahun dia bersaling gigi, dia dah balik. Saling gigi tu balik. Lembu kita nak tahu dia balik ke tak balik, dia bersaling gigi. Kalau bersaling gigi dia dah balik, maknanya dia boleh dibuat korban lah, dah balik. Sebab kita tak tahu lembu balik bila. Mana ada orang cek lembu balik bila? Kan? Kita tak tahu. Maka tahunya dengan bersaling gigi. Ada satu tempat tuan-tuan semua, dah sembelih siap dah binatang korban. Lembu ni dah sembelih siap dah. Masa orang duk pisah kepala tu, selak-selak mulut, tengok semua gigi susu belaka lagi. Tak bersaling gigi lagi. Gigi susu, gigi cip belaka. Maka tak jadi korban lah hak lembu tu. Jadi sembelihan biasa. Jadi kalau sembelihan biasa, apa kurangnya? Kurangnya dari segi pahala dia tak sama. Korban ni pahala dia lain. Ditimbang di akhirat besok-besok, pahala korban ni pahala sedekah biasa tak sama. Besar lagi pahala korban, jauh besar. Besar-besar tu pahala dia tu sampai ke dekat-dekat nak wajib. Nak dekat pahala wajib. Sebab tu nak kena cek betul-betul usia. Usia tu bagi cek. Jadi kalau kita percaya dah kepada penjual binatang tadi itu tak ada masalah lah. Tapi takut, yalah akhir-akhir zaman ni macam-macam hal. Nak pergi haji pun sangkut. Ya? Orang buat hal macam-macam tuan-tuan semua. Auzubillah min zalik lah. Kan? Ada 400 jemaah tersangkut. Tu hak tersangkut trip ni sebenarnya tuan-tuan semua. Yang dah bayar tak dapat visa langsung pun ada. Tu hak sangkut kat KLIA tu. Yang bayar tak dapat visa. Duit dah ambil tak dapat visa. Tak panggil ke KLIA, tak panggil apa. Duduk kat rumah diam je. Ada lagi hak 400 tu hak tersangkut je. Mana dia janji, tak apa. Datang KLIA, datang. Kita tunggu flight, boleh terbang. Boleh terbang, insya-Allah boleh terbang. Itu betul orang datang tu. Tu hak suruh datang tu. Hak tak suruh datang ada lagi. Atau semua. Tapi kita tak tahulah, wallahu alam, salah siapanya, tunggu polis siasat lah. Tapi pelik-pelik lah. Dia tak tahu nada macam-macam tu. Nauzubillah min zalik.
Yang ketiga, yang seterusnya, masalah sembelihan. Daging korban ataupun binatang korban ni dia kena sembelih selepas daripada kita sembahyang hari raya dan khutbah. Kalau sembelih sebelum daripada tu pun tak jadi binatang korban juga. Katalah kadar sembahyang hari raya tu 5 minit. Khutbah paling pendek-pendek 5 minit. 5 campur 5 minit 10 minit. Lepas daripada subuh 10 minit baru sah sembelihan. Kalau sembelih sebelum berlalu 10 minit tadi, tak sah binatang korban kerana belum masuk waktu lagi. Ada satu tempat YB bagi lembu. Jadi dia sembelih tu pada hari sebelum hari raya. Saya tanya dia, sembelih apa ni? Korban kata dia. Korban mana boleh? Tak jadi korban. Oh tak apalah, lembu YB tak jadi pun kata dia. Nasib baik lembu YB. Jadi kalau lembu orang, nanya tuan-tuan semua. YB hantar awal lembu. Tak apalah lembu YB tu, sebab YB pun dia tak ada niat korban ke apa. Cuma dia bagi kat surau. Kita sembelih je lah. Tapi tak jadilah korban. Tapi kalau lembu orang, awak masuk nama, kita sembelih sebelum waktu dia, tak jadi. Tak tahulah, takut dia pun pening. Hak bagi tahu kat saya tu pening ke apa, tak tahulah. Kau orang lain, masjid cakap lain, dia cakap lain. Saya tanyalah sembelih apa, dia kata korban. Saya kata mana boleh korban. Takut orang masjid kata tak, kita sembelih biasa ni, nak jamu petugas besok, dia pula cakap korban. Wallahualam, tak tahu. Tapi kalau sembelih korban sebelum pada waktunya, tak jadi korban. Lepas waktu pun tak jadi. Dah banyak sangat lembu ni tak sempat sembelih. Sembelih hari yang lepas pada hari tasyrik 13 tadi, hari ke-14 sembelih. Maghrib masuk, hari 13 maghrib masuk, lepas maghrib baru sembelih, tak jadi. Dia mesti dalam waktu dia. Hari terakhir, hari tasyrik, hari 13. Jadi kalau disembelih, boleh siang dan malam pun boleh. Cuma sembelih pada waktu malam tu hukum dia makruh. Jadi kalau boleh kita jangan sembelih malam lah. Sembelih tu bagi siang. Sebab sembelih pada waktu malam ni hukum dia makruh. Kemudian tuan-tuan semua, kalau lembu, kerbau dan unta boleh berkongsi 7 orang. Boleh kongsi 7 orang. Tapi kambing, biri-biri tak boleh kongsi 7 orang. Apabila berkongsi 7 orang, maka peserta tadi dia nak bahagian dia. Dia nak balik semua bahagiannya. Dia masuk 7 orang, 1 ekor lembu, dia masuk 7 orang. Dia pun minta, saya nak bahagian saya. Saya nak balik, saya nak agih sendiri kepada fakir miskin. Dari segi hukum boleh. Dari segi hukum boleh. Maka pada waktu itu wajib kita bahagi 7. Bila peserta nak semua, kena bagi 7. Jadi kaki tak boleh bagi 7. Mana daging bagi 7. Tulang-tulang semua bagilah. Letak 7 tumpuk. Okay, semua setuju, dia pun ambil satu bahagian, awak balik. Macam tu. Tapi kita kena bincang dengan peserta. Sebab peserta kena faham, asal korban ni bukannya masjid buat. Di zaman Rasulullah masjid buat ke? Bukan. Rasulullah buat sendiri. Ada korban anjuran Masjid Nabawi zaman Rasulullah? Tak ada. Masing-masing buat sendiri. Tetapi bila dah zaman dah ke depan, orang pun dah tak apa nak pandai nak buat korban semua, maka minta tolong kepada masjid. Masjid ni cuma tolong. Jadi kita kena letak, bagi tahu pada dia, kita boleh, korban ni kalau nak buat di surau ni, begini cara-caranya. Kita biasanya daging ni bagi kat surau yang uruskan dan begini. Kalau dia terima macam selalu kita buat begitu, tak ada masalah. Kalau dia tak nak, kita pun ada hak untuk menolak. Sebab dia nak minta tolong kita. Saya tak nak tolong, susah macam ni. Saya nak kena bagi 7 lah pula. Letih saya. Surau letih. Jadi awak pergi cari surau lain lah. Bukan wajib pun kita terima. Kita cuma tolong. Memang betul dari segi hukum fiqh dia boleh ambil. Itu hak dia. Dia yang bayar. Dia boleh urus sendiri korban ni. Tapi kita yang susah. Setiap ekor nak kena bagi 7. Susah. Susah sikit.
Kalau di kampung memang gitu. Kalau saya di Kelantan memang bagi 7. Limpo pun belah 7, hati belah 7, jantung belah 7. Bagi semua 7. Okey? Itu. Jadi tuan-tuan semua agak susah sikit. Tapi kalau boleh buat macam tu tak ada masalah. Kita sepanjang saya duduk di sini kita tak buatlah bagi 7 tu. Kita seingat saya kita tak bagi 7. Okey, baik. Kita bagi, maknanya kita buat mudah-mudah. Tu baik. Kemudian binatang ni tadi bila kita nak korban syaratnya tak boleh cacat. Antara cacatnya ialah buta mata. Kalau dia mari buta mata kena tolak. Tak boleh. Masa kita tengok tak buta sampai buta mata tak boleh. Tak sah buat binatang korban. Ataupun tanduk patah tak boleh. Tanduk patah tak boleh. Tak ada tanduk tak apa. Dia memang kita beli asal kambing ni tak ada tanduk, tak apa. Tapi kalau ada tanduk patah, dia dah cacat. Kita tak boleh persembahkan kepada seseorang suatu benda yang cacat. Kita nak bagi hadiah. Kita bagi hadiah benda yang rosak, jam rosak. Boleh tak tuan? Ambillah hadiah. Saya bagi hadiah sepenuh awak menikah ni. Bagi. Apa ni? Jam. Tak hidup ni, dah rosak dah. 14 tahun dah rosak. Kita bagi benda cacat kat orang pun tuan-tuan semua, orang tak nak terima. Apa kebarang bagi jam rosak. Tapi kalau rosak yang mahal tu mungkin boleh bincang. Rolex ke? Ni adalah jam murah, rosak pula. Kita sekarang ni nak persembahkan kepada Allah. Binatang cacat tak boleh. Tanduk patah tak boleh, mata buta tak boleh, berkorak tak boleh, tempang pun tak boleh. Walaupun tempang tu masa nak sembelih. Orang naik pijak ramai-ramai patah kaki lembu tadi. Minta maaf lah, tak jadi korban lah. Ini kena ambil perhatian. Saya pun kadang-kadang dah ramai-ramai tak ada nak tegur. Dia punya naik tu pijak tu ramai sangat. Patah kaki tu, ya Allah. Naik orang tu. Tak jadi binatang korban. Susah pula lagu mana kita nak urus tu. Tak jadi korban, tak sah. Jadi apa? Jadi sembelihan biasa. Jadi kena ambil hati-hati. Masa nak bawa turun lembu pun hati. Macam menatang minyak yang penuh. Okey, selesai di situ. Kemudian korban ni tuan-tuan semua dia ibadat individu asalnya. Kita buat sendiri. Rasulullah SAW korban sebanyak 100 ekor lembu, 100 ekor unta. 63 ekor Nabi sembelih sendiri, lagi baki Nabi serah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oleh kerana dia ibadat sendiri, maka kita kena buat sendiri. Tetapi sekarang kita minta bantuan daripada masjid, surau, NGO dan sebagainya. Maka pada waktu itu kita bila minta bantuan, dia ada nama akad dalam fiqh. Akad minta bantuan tu ada akad. Nama akad tu wakalah. Akad wakil. Macam kita nak menikahkan anak kita, sepatutnya kita nikahkan sendiri. Sebab kita wali. Anak perempuan kita nikahkan. Tapi kita tak boleh menikahkan. Bila kita pegang, sejuk tangan kita lebih pada tangan pengantin. Sejuk. Dia punya gabra tu lebih. Pengantin lelaki pula tegur, "Pak, sejuk tangan bapak." Biasa orang tegur pengantin lelaki. Pengantin lelaki pula tegur. Ataupun bila dah akad nikah tu dia tak boleh. Kan? Aku nikahkan akan diriku. Nikah dia sendiri pula. Jadi tuan-tuan semua suruh ke Tok Imam. Suruh Tok Imam tadi tu nama dia wakalah, wakil. Tuan-tuan biasa yang dah biasa nikahkan, suruh Tok Imam nikahkan. Sebelum tuan-tuan nak suruh Tok Imam wakalah tu, tuan-tuan ada sebut tak? Hak biasa suruh Tok Imam nikahkan. Sebut tak? Saya wakilkan ke Tok Imam untuk nikahkan anak perempuan saya, nama si fulan bin si fulan. Ada sebut macam tu tak? Betul kan? Jadi akad korban pun sama. Wakalah macam itulah akad dia. Mesti nak kena ada lafaz keluar daripada mulut dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Sama ada tuan-tuan lafaz direct ataupun tuan-tuan telefon atau tuan-tuan hantar voicemail atau sebagainya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ulama khilaf masalah sa'i ni, ada khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tak apalah.
Hak ada ulama kata boleh tu tak apa. Cuma kita nak buat peringkat surau kita ni, kita ikut betul-betul mazhab Syafi'inya. Tuan-tuan hantar, ambil barang nanti, hantar voicemail sekurang-kurangnya. Ataupun jumpa Cik Roslan sendiri, pegang barang, baca wakalah tu depan dia. Saya wakilkan. Nanti ada tulisan tu. Macam tuan-tuan wakilkan tu imam tadi. Tak boleh tuan-tuan kata, "Mam, macam biasalah, tahun lepas kan dah macam tu dah." Cakap macam tu kata imam, "Mam, macam biasalah. Tahun lepas kan dah menikah dah anak saya tu. Tahun ni berlaku tu lah, Mam." Imam pun pergi. Pegang tangan mantan lelaki, "Aku nikahkan." Tak sah nikah tu. Mana boleh macam biasa? Tak boleh macam biasa. Macam orang doa, orang dulu doa, "Ya Allah," macam minta semalam lah, "Ya Allah, amin ya rabbal alamin." Tak boleh. Dia kena ada akad tu. Nama dia akad wakalah. Jadi dalam bila kita buka kitab muamalat, antara syarat wakalah maklum, kena tahu. Orang wakil tadi, yang menerima wakil tu, dia tahu apa arahan kita, apa permintaan kita. Maka dalam ibadat korban ni dia kena ada 4 permintaan. Pertama, beli binatang. Saya wakilkan yang ahli jawatan kuasa surau untuk beli. Sebab kalau tak beli, tuan-tuan tak ada lembu, tak ada binatang. Binatang nak korban tak ada, macam mana nak korban? Korban ni binatang milik kita. Jadi tuan-tuan kena ada dulu, nak ada kena beli dululah. Jadi kena wakilkan, beli dulu. Saya wakilkan ahli jawatan kuasa korban surau Adiniyah untuk membeli satu. Lepas beli, tuan-tuan semua nak kena sembelih. Itu binatang tuan-tuan semua. Saya tak boleh pergi sembelih kalau tuan-tuan tak wakilkan. Mana boleh sembelih barang orang? Macam jumpa kambing tu berjalan, cantik kambing ni, tu sembelih. Itu kan lembu ataupun kambing tuan-tuan semua. Tuan-tuan kena sebut pula, saya wakilkan untuk sembelih binatang saya. Barulah saya dapat kebenaran sembelih. Barang orang kita tak boleh guna. Wa imam selipar kat situ pun kita pakai pergi merayap balik ke rumah. Lepas tu baru kita hantar balik. Tak boleh barang orang. Motor tengok, siapa letak motor, dia tinggal kunci kat situ. Kan? Tuan dia dengan kuliah khusyuk. Dia beli Nescafe sekejap, dia kata, start motor pun, beli Nescafe, balik hantar. Dia senyap, tak cakap dengan siapa-siapa. Tak boleh guna barang orang. Hukum dia haram. Barang orang kecil ke besar ke, semua haram berlaku. Melainkan dengan kebenaran tuan dia. Kalau ada kebenaran, tak apalah. Ataupun kita tahu dah, tuan dia ni kita kenal, dia tak ada masalah, okey lah. Kan? Contoh motor BSM, kita tahu dah dia tak ada masalah, kita pun start je lah pergi. Boleh lah kalau tahu. Tapi kalau kita tak tahu, tak boleh. Yang ketiga, nak niat. Korban tadi dia ada niat. Siapa yang niat sepatutnya pada korban? Tuan-tuan lah, buat korban tuan-tuan semua. Tapi dah tuan-tuan tak niat, tuan-tuan wakilkan, tuan-tuan pun tak tahu gimana, balik kampung ke, beraya ke. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh niat masa tu, tak ada masalah. Masa orang nak sembelih tu niat. Tapi tuan-tuan tak ada, peserta tu tak ada. Jadi siapa nak niatkan? Oleh kerana ibadat yang ada niat, dia nak kena wakilkan, baru boleh niat. Zakat fitrah pun sama. Kita nak suruh orang bayar untuk kita, kita kena wakil dulu. Jadi kena ada wakalah niat pula. Saya wakilkan untuk niat korban saya. 3. Yang keempat, lepas dah sembelih tadi, kena bahagi pula binatang korban. Binatang korban milik tuan-tuan semua, seperti saya sebut tadi. Maka nak bahagi barang orang, nak sedekah ke apa, kena dapat kebenaran tuan dia. Macam tuan-tuan ada barang kat rumah tuan-tuan semua, saya pun pergi ambil sedekah kat masjid. Alah, takkan marah aku sedekah masjid. Iyalah, sedekah masjid, tapi barang orang, mana boleh. Maka kita kena dapat pula mandat ataupun wakalah yang keempat, itu untuk mengagihkan binatang korban. Maka tuan-tuan semua, saya ada bincang dengan Cik Roslan tadi, 2-3 hari lepas. Akad tu mesti sekurang-kurangnya ada 4 benda tadi. Jadi nanti tuan-tuan bacalah, sama ada voice memo ke, telefon ke, ataupun apa benda, tak kisah, baca depan ke, borang tadi, hari ni ke, hari kejadian ke, tak kisah. Jadi kalau peserta duduk jauh, boleh hantar. Begitu.
Jadi tuan-tuan semua, antara voicemail itu pun tak apa. Saya baca saja tu. Saya wakilkan ahli jawatan kuasa pengurusan surau, ahli jawatan kuasa pengurusan korban surau ad-diniyah untuk membeli, menyembelih, meniatkan dan mengagihkan binatang korban saya. Macam tu. Barulah ada wakalah. Jadi bahagian pihak ini kita terima. Terima tu tak sebut pun tak apa. Cuma kita biasa sebutlah saya terima wakil tadi. Barulah semua urusan yang dibuat oleh ahli jawatan kuasa tu mendapat mandat daripada peserta. Sebagaimana tu imam akad nikah pengantin perempuan sah. Kenapa? Kerana dah dapat mandat daripada wali asal. Ada tuan-tuan semua, ada berlaku kes. Lama dalam 3-4 tahun lepas ada orang bagi tahu kat saya. Walinya bapa. Tapi bapa ni tuan-tuan semua dia ada masalah sikit dengan anak ni. Maka abang budak perempuan ni bagi wali kat tu imam. Bukan orang, bukan tuan wali tu bagi wali. Abang dia bagi wali. Abang dia kata, "Tu imam, saya wakilkan tu imam untuk begini nikahkan anak adik saya ni." Okey. Tu imam pun terima. Okey, saya terima. Tu imam pun nikah. Bila bapa ada, abang tak boleh jadi wali. Walaupun bergaduh macam mana pun tak boleh. Dia tak boleh. Pasal bapa tu wali. Dia susunan wali nikah kan. Bapa, lepas bapa, datuk. Kalau bapa tak ada, datuk. Kalau tak ada datuk, moyang. Kalau tak ada, bawa adik-adik lelaki. Dia macam tu. Ni dah adik-adik lelaki rampah kuasa. Mana boleh. Jadi dia punya pergi wakil kata imam. Bukan orang yang sepatutnya mewakilkan. Maka tak sah akad nikah. Itu tuan-tuan semua. Kena faham dia punya isu. Kemudian isu yang terakhir, kita dah nak masuk isyak ni. Bila kita sembelih binatang korban, dan alhamdulillah tahun ni semuanya binatang korban sunat semua. Tak ada yang wajib, sunat. Sunat senang pengurusan. Hukumnya Allah Ta'ala sebut fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sebahagian daripada binatang korban tadi, bahagian kamu makanlah. Dan yang lebih lagi kamu bagi kepada orang fakir dan juga orang-orang yang kaya. Maka pengurusannya dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, sebahagian daripada binatang korban itu wajib diberikan kepada fakir miskin. Sekurang-kurangnya satu orang. Daripada satu bahagian ataupun satu ekor kambing, satu bahagian lembu, kalau seorang nama, sekurang-kurangnya satu fakir miskin kena dapat daging yang mentah. Pertama mesti daging, yang kedua mentah dan basah, tak boleh daging kering. Dan orang yang menerima tadi ialah orang fakir dan miskin. 4 syarat. Pertama daging, tak boleh perut, tak boleh usus, tak boleh hati, limpa. Yang kedua, mesti orang yang daging tadi daging mentah, tak boleh masak. Tak boleh masak semua sekali, tak boleh. Daging korban. Yang ketiga, kena basah. Tak boleh dah dijemur, dah dikering, dah digaramkan, tak boleh. Yang keempat, orang yang menerima tadi miskin ataupun fakir walaupun seorang. Jadi seorang ni kadar dia berapa tuan-tuan semua? Lebih kurang setengah kilo. Jadi dalam satu bahagian wajib diberikan setengah kilo. Jadi tuan-tuan kena dengar elok-elok. Besok malam ni ke besok kita mungkin nak setting apa, malam ni nak pasal kemah dengan Abang Aziz. Tuan-tuan, kena ada satu bahagian yang menguruskan bahagian untuk fakir miskin saja. Bila selesai je sembelih lembu satu, potong lapah, potong satu paha, letak kat sini. Ini untuk bahagian fakir miskin. Hak lain campur satu, tak apa. Boleh campur. Walaupun terbaiknya bagi 7, tapi kita tak ada tenaga. Lembu 2 potong lapah-lapah, paha 2 letak kat sini. Letak untuk bahagian untuk fakir miskin. Sampai tamat 5 ekor lembu, 5 paha ada situ. Maka 5 paha ini untuk orang fakir miskin saja. Sekurang-kurangnya ada 7 beg. Mewakili satu peserta, satu beg. Dia wajib bagi kepada fakir miskin, satu orang fakir miskin. Tak boleh ke Ustaz campur semua sekali? Tak boleh. Sebab mungkin yang sampai kepada fakir miskin itu semuanya mungkin daripada lembu nombor 1 je. Mungkin. Pasal ada campur.
Kita pun bagi kat fakir miskin. Kita tak tahu, mungkin lembu nombor 1, lembu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tak sampai ke fakir miskin, maka korbannya tidak sah. Sebab tu kena asing untuk bahagian untuk fakir miskin awal-awal lagi. Jangan dicampur dulu. Kalau dah hari kejadian nanti dah nak, kalau tak bagi tahu awal dah tu nak urus nanti susah. Ini kena tahu hukum. Kenapa tak boleh campur? Sebab takut semuanya kita campur, kita pun cabut. Ini untuk fakir miskin ni, ini untuk penduduk taman, orang kaya apa semua, untuk fakir miskin. Bila dah cabut semua tu, pasti tak kita yang kita cabut tu satu semua tu tadi daripada setiap ekor lembu? Ataupun hak kita cabut tu mungkin lembu 1 saja, ataupun lembu 2 saja. Lembu 3, 4, 5 tak tercabut bahagian untuk fakir miskin. Mana tak selesai korban dia. Jadi satu pohon tu kita potong-potong buat 7 beg, mewakili satu peserta untuk diberikan kepada fakir miskin. Sekurang-kurang itu kadar wajib. Hak lebih lagi nak bagi tak ada masalah, hak campur lagi nak bagi pun tak ada masalah. Ini hak untuk melepaskan kadar wajib. Tu. Jadi kena ingatlah hari Ahad nanti kita kena buat satu pot khusus pohon, potong satu pohon ni untuk bahagian fakir miskin saja, jangan campur. Dan potong sekurang-kurang 7 pack. Satu pohon cukup ke? Boleh jadi kan? Satu pack kan? Satu pohon cukup lah. 5 pohon? 7. Satu pohon 7. 5 ekor? 7 darat 5? 35 lah. Untuk fakir miskin. Mewakili seorang peserta. Seorang peserta satu pack. Wajib kena bagi bahagian dia tadi kepada fakir miskin. Hak lain tu dia nak bagi ke orang kaya ke apa semua tak masalah. Itu tak wajib. Dia wajib daripada 1 ekor kambing ataupun satu bahagian kita ni total semua kena sampai pada fakir miskin sekurang-kurangnya setengah kilo. Sekali makan lebih kurang setengah kilo. Satu orang fakir miskin. Tu hak wajib. Saya dengar bagi 3 Ustaz. Bagi 3 tu sunat. Tuan-tuan kena faham. Bagi 3 tu sunat. Jadi kalau tuan-tuan buat sendiri di rumah, tuan-tuan boleh bagi 3. Tuan-tuan beli kambing seekor, sembelih, lapah, potong, pecah 3. Buat 3 tumpuk. Ini satu bahagian untuk orang fakir. Ini satu bahagian untuk masak. Ini satu bahagian untuk orang kaya. Boleh. Senanglah pasal kita sendiri. Tapi kalau kita di sini, kita daripada, maknanya kalau satu lembu tu ada 7 bahagian, nak kena pecah 3, 7 darat 3, nak kena jadi 21 bahagian pula daripada seekor lembu. Letih tuan-tuan semua. Seekor lembu tu kalau 5 ekor 21 dah. Itu makna itu kadar yang sunat. Hak wajib sekurang-kurang daripada 1 bahagian ataupun seekor kambing sampai kepada orang fakir miskin sekali dia makan untuk seorang. Itu wajib. Seorang fakir miskin. Lebih daripada seorang tak ada masalah. Jadi untuk memastikan supaya semua peserta tu bahagian dia sampai kepada fakir miskin, maka kita asing awal-awal. Satu pohon tu untuk asing untuk bahagian fakir miskin. Pohon cukuplah, boleh buat 7 pack satu pohon insya-Allah. Kalau satu peserta 1 ekor lembu, 1 ekor tadi pun setengah kilo juga. Itu tak ada masalah. Itu atas penetapan persetujuan kita dengan pihak peserta lah. Dia tak ada kadar wajib. Dia kadar wajib tu, dia dalam korban hak wajib sampai pada fakir miskin. Hak lain tak wajib. Tuan-tuan nak ambil semua makan pun tak apa. Tuan-tuan nak bagi fakir miskin pun tak apa. Tapi kalau ambil semua makan, baik tak payah korban. Ya tak? Baik boleh daging kat kedai je. Tapi dari segi hukumnya boleh. Ni nak cerita bab wajib. Kan? Bab wajib. Wajibnya sampai pada fakir miskin daripada seekor kambing. Cerita seekor kambing. Seekor kambing tuan-tuan kias sendirilah. Satu bahagian tu mana macam seekor kambing lah. Jadi daripada seekor kambing tu wajib sampai pada seorang fakir miskin. Seorang makan lebih kurang setengah kilo. Kalau kitab Jawi, kitab Matla'in Badrain dia sebut setengah kati. Setengah kati lebih kurang lah setengah kilo, 600 gram. Lebih kurang. Dulu dia punya kati, kitab Jawi lama, kati.
kati Baghdad. Boleh tuan-tuan. Itu dia kena tahu tu. Kalau tidak, tak jadilah korban kita. Kalau tak akad, tak boleh, kita tak boleh nak uruskan sebenarnya. Kita nak buat binatang, kita tak ada wakil pada dia beli. Kita pergi beli lembu siapa? Dari lembu kita dah kita beli. Kena ada akad tu. Sebab apa tuan-tuan semua kena ada akad? Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni tuan-tuan semua, dia punya mazhab ni, dia agak cermat dalam bab muamalat. Dia kata kalau tak berbunyi di mulut, kita tak tahu lagi, walaupun nampak macam setuju, tapi tak boleh. Sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i ada akad jual beli. Tuan-tuan, kita duduk kat kampung dulu kan, kita pergi beli gula kat kedai pun kita cakap, saya beli gula sekilo, saya jual. Betul tak tuan-tuan? Tapi sekarang kita dah tak cakap, sebab orang pun tak kerti. Saya pernah cakap sekali, dulu lama lah, Kak Giant Batu Cave tu. Masa minat membeli Kak Giant. Sekarang dah tak minat lah. Jadi kita pun beli letak, dia pun pas. Tak. Habis dia 200 je. Kita pun, saya beli ya. Saya cakap kat dia, kat budak tu. Okey, dah beli jalan lah. Dia suruh saya jalan. Dia tak kata saya jual. Dah beli jalan. Budak ni kakak. Tapi kalau tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, tuan-tuan. Saya balik Kelantan baru ni, beli barang elektrik sikit. Pergi ke Pasir Mas. Lepas beli, ambil, nak balik Mac jual tu dia kata. Cina tu cakap. Mac tu, dia punya. Mac jual tu. Saya beli. Pasal kita dah dia orang KL kan, lama tak jual beli tu. Lupa pula. Cina pula ajar kat kita. Di Kelantan memang Cina dia ajar gitu. Cina tua-tua lah. Pasal orang dulu begitu. Jual beli ni Cina-Cina pun kerti sebut. Betul Pak Syekh? Orang Kelantan tahu. Kalau pergi kedai Cina tua-tua memang ada. Mac jual lah, Mac tu encik dia lah, dia bahasa dia. Sebab tu dia kena ada tu. Sebab Imam Syafi'i dia punya cermat tu, sebab dia kata benda dalam hati mana kita tahu, boleh kata dia setuju ke tak setuju. Memang kita tahu dah, kalau akad nikah pun kita dah duduk ramai-ramai kan. Apa nak buat ramai-ramai dengan samping, dengan bunga mangga, dengan apa semua. Nak menikah lah tu. Betul tak? Jadi Tok Imam pun tahu dah, bapak ni nak nikahkan. Kalau tak cakap pun memang tahu dah. Tapi Imam Syafi'i kata selagi tak cakap tak boleh. Kena saya wakilkan kepada imam, kena cakap juga. Walaupun dah maklum dah, ni bapak pengantin. Aku pula mari memang nak akad nikah. Takkan dengan bunga-bunga ngapa dengan samping semua ni nak bersunat pula. Dah mesti akad nikah punya. Tapi selagi tak keluar dari mulut tak boleh. Itu kalau mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi oleh kerana kita ni tak ada masyarakah apa kita buat di sini. Lain kalau contoh NGO buat luar negara apa semua. Bolehlah nak taklid mazhab lain. Sebab apa? Sukar kan, susah, peserta pun jauh, kita pula nak bawa jauh apa semua. Adalah ruang-ruang lain. Ni sekarang ni kita peserta pun orang taman ni je, tak ada orang jauh dan sebagainya kan. Jadi kita ikutlah betul-betul biar faham jelas. Tambah sekali bab pengagihan tu semua. Jadi agih itu tadi sekurang-kurang daripada 1 ekor lembu kita asingkan tadi 7 pek untuk sampai kepada fakir miskin. Lebih daripada itu tak apa. Jadi satu pohon itu untuk melepaskan yang wajib. Lepas tu kan banyak lagi daging ni. Itu tak apalah. Dah cukup dah 35 pek daripada 5 pohon tadi. Lega dah kita, selesai dah hak wajib. Hak lain tu kan nak buat tu pun nak tambah lagi pada 35 tu tak apa dah lah. Tu cuma hak sunat je lah. Jadi kena faham tuan-tuan, yang sampai kepada fakir miskin yang wajib 1 orang fakir miskin untuk sekali masak lebih kurang dalam setengah kilo. Itu dia punya pengurusan. Okey, insya-Allah. Kemudian daging korban yang terakhir, kita semayang tu apa ni? Yang terakhir sekali, daging korban ni tak boleh dipindah keluar daripada kawasan mukim kita. Ni mazhab Syafi'i, tak boleh bawa keluar daging korban daripada mukim. Korban wajib.
Korban sunat hak tak boleh bawa keluarnya tu tadi, hak berapa tadi? Setengah kilo tadi. Tu kena bagi dalam kawasan mukim ni. Hak lebih pada tu nak bawa pergi London pun tak apa. Tu kena faham. Dah tak boleh bawa keluar tu hak wajib. Hak wajib kalau korban nazar semuanya dalam sini. Wajib sedekah belaka. Dia tuan-tuan dia pun tak boleh ambil. Wajib sedekah 4 tadi. Mentah, daging, mentah, basah pada fakir miskin. Kalau daging korban 4 ni mesti dalam kawasan ni. Dalam mukim. Tak boleh keluar pada mukim. Kalau daging korban yang sunat, hak wajib beri pada fakir miskin tadi, lebih kurang setengah kilo, wajib di sini. Wajib dalam mukim kita ni. Mukim batu, kita mukim batu. Sebab dulu dia pakai kota, tak boleh keluar pada kota. Kita mana ada kota? Kira mukim lah. Jadi dalam kitab dia sebut, jangan keluarkan daripada kota. Tak boleh keluar, pindah dan keluar daripada kota. Jadi kalau konteks kita hari ni, kita pakai mukim. Kita mukim batu. Mana tak boleh sampai ke... Mana mukim batu? Tak boleh sampai ke Karak lah. Karak tak boleh lah. Naik korban. Ataupun sekilo wajib sampai. Mana kalau kambing tu sekor semua, tak boleh. Jadi kalau kambing sekor, sekurang-kurangnya setengah kilo sampai pada fakir miskin. Hak lebih lagi nak masak tak apa. Jadi kita nak masak kambing ni. Ada 2 ekor kambing confirm. Sekor tak confirm lagi. Jadi ada 3 ekor. Jadi kalau itu kita potong satu paha untuk bagi kepada fakir miskin, lebih lagi potong-potong masak. InsyaAllah. Masak kari Maksudnya kari. InsyaAllah kari kambing fresh. Jangan balik atau balik lepas raya. Itu dia punya cerita dia. Jadi tak boleh semua tadi dimasak. Dia mesti 4 syarat tadi. Mentah, daging dan basah, bukan dikeringkan, sampai pada fakir miskin. 4 ni mesti daripada 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian lembu sampai kepada orang fakir miskin. Wallahu alam. Okey tuan-tuan semua. Saya ingat jelas lah insya-Allah. Apa sekali untuk pengurusan lah. Pengurusan. Jadi untuk niat, satu lagi terakhir, untuk niat korban tuan-tuan semua, tuan-tuan yang datang boleh niat sendiri masa nak sembelih. Ataupun tuan-tuan dah wakil kepada Encik Roslan, Encik Roslan akan niat pada waktu itu. Jadi Encik Roslan akan ada setiap lembu lah. Dia akan niat. Niat tu dalam hati lah. Inilah korban si fulan bin si fulan bin si fulan bin si fulan kerana Allah Ta'ala. Maka sembelih. Kerana tuan-tuan dah wakil niat tadi, 4 tadi benda tadi. Wakil beli, wakil sembelih, wakil niat, wakil agih. Kalau tuan-tuan tak niat pun tak apa dah. Tapi kalau tuan-tuan datang nak niat juga, Cik Rasulullah dah niat, tuan-tuan niat juga, ada 2 niat masuk situ, tak apa. Tak ada masalah. Dua-dua pun boleh niat. Kan? Tuan-tuan rasa tak puas hati, aku nak niat juga tengah orang tak sembelih, inilah korban sunatku tahun ini kerana Allah Ta'ala. Boleh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.